Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak darjah 1 bijak, kita bertemu lagi dalam PDPR yang kedua pada hari ini. InsyaAllah kita masuk pada pelajaran sirah darjah 1. Sebelum tu marilah sama-sama kita mulakan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bila anak-anak, kita terus masuk pelajaran kita, pelajaran sirah darjah 1. Dan insyaAllah kita masuk pelajaran kita, iaitu pelajaran yang ketiga. Okay, semua tengok pelajaran 3 ya. Terus tengok video pun boleh, ataupun nak pegang kitab pun boleh. Kalau tengok video, okay, Ustaz pun zoomkan dekat-dekat sikit supaya anak-anak boleh baca. Pelajaran 3 muka surat 11. Muka surat 11. Dah ya? Okey, anak-anak cuba ikut Ustaz baca. Dan kalau boleh nanti bila dah habis belajar, ulang balik semula baca untuk dijadikan sebagai ujian yang anak-anak ini telah dapat ikuti pelajaran dengan baik. Tengok sini, ikut Ustaz ya. Pelajaran 3. Pelajaran 3. Nasab sebelah ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasab sebelah ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasab tu apa nasab? Nasab ialah keturunan sebelah ayah Nabi Muhammad. Maknanya daripada Nabi Muhammad ke atas lah yang kita nak belajar. Nasab ke atas. Kalau dia kata furu' tu bahasa Arab, ke bawah. Kalau nasab ke atas. Macam nama kita, ayah atuk kita ke atas. Baiklah, sambung. Latar belakang ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, ayah atau abang kakak yang menemani anak-anak darjah 1 ni belajar, minta dia ikut. Kalau Ustaz baca, minta dia ikut. Baiklah. Kita nak sambung latar belakang ayah Nabi Muhammad. Nama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Okay, nama dia Abdullah bin Abdul Muttalib. Nak sambung lagi? Bin Hashim. Sambung lagi? Bin Abdul Manaf. Sambung lagi? Bin Qusay. Sambung lagi? Bin Kilab. Cukup sampai Kilab. Dia kalau disusun sampai kepada Nabi Ibrahim, Ismail Ibrahim semua. Sambung. Keturunan Arab Quraisy yang tinggal di kota Mekah. Okey ya. Bapa Nabi Muhammad orang Arab Quraisy. Arab Quraisy ialah bangsa Arab yang paling terkenal di negeri, di kota Mekah. Sambung. Adik-beradik Abdul Muttalib bin Abdullah. Anak ke-10 daripada 10 orang adik-beradik. Adik-beradik Abdullah, bapa Nabi Muhammad berapa orang? 10. Ingat ya, 10 orang. Dan Abdullah, bapa Nabi Muhammad ialah anak bongsu, anak yang ke-10. Sambung. Isteri Aminah binti Wahab. Siapa isteri Nabi? Isteri ayah Nabi Muhammad, isteri Abdullah, Aminah binti Wahab. Anak Aminah binti Wahab bersama dengan Abdullah telah dikurniakan seorang putra, iaitu Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Okey, antara Abdullah bapa Nabi Muhammad, Aminah dapat anaknya seorang saja iaitu Nabi Muhammad. Sambung. Pekerjaan ahli perniagaan dan mengembala kambing. Pekerjaan ayah Nabi Muhammad, Abdullah, ialah ahli perniagaan juga sebagai seorang pengembala kambing. Muka surat seterusnya, muka surat 12. Okey, tengok muka surat 12 ya. Carta nasab keturunan. Semula, carta nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada sebelah bapa. Okey, sambung. Nampak ya? Ikut Ustaz baca. Kilab. Qusay bin Kilab. Abdu Manaf bin Qusay. Hashim bin Abdu Manaf. Abdul Muttalib bin Hashim. Abdullah bin Abdul Muttalib. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila anak-anak, ini nasab keturunan bapa Nabi Muhammad iaitu Abdullah. Jadi macam mana kalau kita nak baca, nak senang, kita baca daripada bawah. Muhammad, kita ambil Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay dan sekali bin Kilab. Macam tu. Senang. Abdullah, Abdul Manaf, Hashim, Abdul Manaf, Qusay, Kilab. Ustaz nak anak-anak kena hafal ni. Tahun ni wajib hafal ni. Muhammad, Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manaf, Qusay, Kilab. Boleh ya? Kita terus pelajaran kita lagi. Muka surat 13. Kisah Nazar Abdul Muttalib. Kisah Nazar Abdul Muttalib. Okey. Kita baca dulu. 1. Sebelum Abdullah lahir ke dunia, Abdul Muttalib telah bernazar akan mengorbankan salah seorang anak lelakinya jika dikurniakan 10 orang anak lelaki. Datuk Nabi Muhammad ni ataupun Abdul Muttalib pernah bernazar. Masa tu bapa Nabi Muhammad belum lahir lagi, Abdullah belum lahir lagi. Abdul Muttalib pernah bernazar bahawa yang dia akan korbankan, maksudnya dibunuh, dipersembahkan darahnya kepada berhala pada masa tersebut di Kaabah jika dia berjaya memperolehi 10 orang anak lelaki. Bangsa Arab, dia sangat bangga dengan anak lelaki dan dia sangat malu kalau dapat anak perempuan. Sebab tu dipanggil Arab Jahiliyah. Dia malu anak perempuan, dia suka anak lelaki. Dan Abdul Muttalib bernazar kalau dia dapat semua anak lelaki ni, dia nak korbankan, dia nak sedekah satu nyawa kepada berhala di keliling Kaabah. Sambung. Masa ni belum kedatangan Islam ya. 2. Nazarnya itu dimakbulkan Allah dan untuk menyempurnakan nazarnya, beliau membuat undian bagi memilih salah seorang anaknya untuk dikorbankan. Abdul Muttalib untuk berlaku adil, taklah dia kata yang paling tua kena korban, yang paling kecil ke, ataupun yang paling gemuk ke, ataupun yang tak handsome ke, tak.
dia sayang anak lelakinya semua, dan caranya dia pun buat undi, cabut undi. Undilah, siapa yang kena undi, dia kena mati. 3. Undian telah dicabut beberapa kali, namun nama Abdullah tetap terpilih untuk dikorbankan. Undian buat, nama Abdullah kena korban. Abdul Muttalib cancelkan kerana dia sayang anak dia yang paling bongsu tu. Buat lagi sekali, nama Abdullah lagi. Buat lagi sekali, nama Abdullah lagi. Buat 3 kali pun nama Abdullah. Dah tak ada pilihan. Memang agaknya Abdullah memang kena mati pada masa tersebut. 4. Ikut dia. Abdul Muttalib membawa Abdullah ke Kaabah untuk dikorbankan walaupun mendapat bantahan penduduk kota Mekah. Dah tak ada pilihan lain. Bila undi dibuat banyak kali, nama Abdullah je naik, maka terpaksalah Abdullah dikorbankan. Penduduk Mekah tak setuju dengan perbuatan Abdul Muttalib itu. Kerana apa? Abdullah ni seorang, masa tu dia masih muda lagi lah, seorang muda yang sangat baik, sangat disukai oleh masyarakat. Jadi masyarakat rasa rugi kalau anda kata Abdullah yang dikorbankan. Sebab tu penduduk Mekah bantah perbuatan Abdul Muttalib. Bantah tu maksudnya bukan kata bantah korban, tapi jangan korbankan Abdullah, korbankanlah yang lain. Maksudnya macam tu. Sambung. 5. Abdul Muttalib telah dinasihatkan supaya bertemu seorang tukang telik untuk menyelesaikan masalah nazarnya. Akhirnya Abdullah telah dikorbankan semula. Abdullah tidak dikorbankan kerana telah diganti dengan 100 ekor unta. Ya, anak-anak ya, akhirnya atas nasihat orang ramai, Abdul Muttalib pergi berjumpa dengan tukang telik. Tukang telik dalam Islam hukumnya haram, tapi masa ni belum ada Islam lagi. Jumpa tukang telik, bercerita tentang undian nazarnya itu dan tentangan daripada penduduk Mekah. Akhirnya tukang telik itu pun dia kata boleh kalau anda kata tidak mahu korbankan Abdullah, tapi tak boleh diganti dengan nyawa lain. Dia diganti dengan 100 ekor unta. Besar nilainya anak-anak ya, 100 ekor unta. 1 ekor unta kalau sekarang ni pun agaknya nilainya dalam berapa ribu je, 6 besar. Jadi dalam 4,000 3,000 kot. Jadi darabkan dengan 100. Besar nilainya. Jadi akhirnya Abdullah tidak jadi dikorbankan. Sambung sikit lagi. Yang terakhir lagi ya, kisah nazar Abdul Muttalib. Kisah nazar Abdul Muttalib. Lepas ni kita berhenti. Kita baca. 1. Sebelum Abdullah lahir ke dunia, Abdul Muttalib telah bernazar. Ini kita dah baca tadi. Sorry, kita dah baca. Muka surat 14. Ni yang last. Muka surat 14. Kita baca sama-sama. Riwayat hidup Abdullah bin Abdul Muttalib. Riwayat hidup ni maksudnya sepanjang usia Abdullah bin Abdul Muttalib, kisah yang berlaku. 1. Abdullah bin Abdul Muttalib adalah ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, semua faham, semua tahu. 2. Abdullah artinya hamba Allah. Ingat ya perkataan hamba Allah. Abdullah artinya hamba Allah. 3. Ikut ya. Datuk Abdullah bernama Hashim. Tadi Ustaz minta anak-anak hafal. 4. Isterinya bernama
Aminah binti Wahab. Okay, tolong ingat ya. 5. Berkahwin ketika berumur 23 tahun. Abdullah kahwin dengan Aminah dalam usia 23 tahun. 6. Aminah seorang wanita Quraisy dari Bani Zuhrah. Aminah juga keturunan Arab Quraisy, cuma daripada keturunan Bani Zuhrah. Abdullah Bani Hashim. Ingat tu. 7. Abdullah mempunyai 10 orang anak, 10 orang adik beradik lelaki, antaranya Abu Talib, Abbas, Hamzah, Haris dan Abu Lahab. Ini adik-beradik Abdullah ataupun pakcik Nabi Muhammad. 8. Abdullah merupakan anak yang paling disayangi oleh Abdul Muttalib. Okey, anak-anak, pelajaran kita berhenti setakat ini. InsyaAllah kita akan sambung pada masa yang akan datang. Dan insyaAllah untuk tugasan, Ustaz nak anak-anak hafal. Ni. Hafal nasab keturunan dari sebelah bapa Nabi Muhammad, Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Dan insyaAllah seterusnya untuk latihan atau tugasan, semuanya boleh buka kitab aktiviti, latihan dan aktiviti sirah. Terus tengok pelajaran kita. Muka surat muka surat 28. Muka surat 28. Buat muka surat 28, nasab keturunan disuruh isi semula biodata ayah Nabi Muhammad. Nama, keturunan, ambil daripada kitab. Seterusnya muka surat 29, pilih dan lengkapkan carta mengikut susunan yang betul. Dia nak tulis balik semula kat bawah ni. Tulis balik semula. Nabi Muhammad dah ada, Abdul Manaf dah ada. Muhammad dah tadi dah ajarkan, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, dan sambung atas sekali Kilab. Macam tu. Muka surat 30. Tengok muka surat 30. Tuliskan nombor pengikut turutan berdasarkan kisah nazar Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bernazar. Ceritanya ada kat sini. Susun balik semula. Macam mana? Tulis, katakanlah Abdul Muttalib membawa Abdullah ke Kaabah untuk dikorbankan. Nombor berapa? Nombor 3 atau nombor 4. Tulislah kat sini. Tulis 3 ataupun 4. Seterusnya. Dan akhir sekali, muka surat 31, jawab soalan berikut. Siapakah nama ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tulislah Abdullah. Apakah makna Abdullah? Tu dekat biodata tadi. Dan insyaAllah setakat ni saja pelajaran kita dan latihan yang Ustaz boleh berikan kepada anak-anak semua. Saya harap buat dan cuba perlahan-lahan habiskan dalam masa PKP ini berdasarkan apa yang Ustaz beritahu. Jumpa lagi di masa yang akan datang. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul as. Anak-anak semua tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.